Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Siti Haida binti Mokhtar. Nombor matrik 266987. Dan dari kumpulan O, bersama rakan-rakan saya akan membentangkan tugasan kemahiran komunikasi kepengurusan yang bertajuk Etika Profesional, Membentuk Budaya Etika dan Kepimpinan di Kalangan Pensyarah. Okey, seterusnya saya akan pas kepada rakan saya untuk membentangkan tajuk pengenalan bab pengenalan. Silakan. Assalamualaikum, saya Wani Amalina binti Azhar. Ini ada pengenalan. Etika adalah merupakan satu unsur yang saling berkait rapat dengan kehidupan manusia dalam membentuk keharmonian, kesejahteraan, kerukunan dan kedamaian hidup. Etika dari perspektif individu pula ialah seseorang yang menjaga tingkah laku agar tidak bertentangan dengan nilai dan kehendak moral sesebuah masyarakat. Secara amnya, etika adalah panduan kepada tingkah laku yang berlandaskan agama dalam mengamalkan norma-norma murni yang menekankan ketinggian akhlak setiap individu tidak kira negara, budaya, agama dan bangsa. Etika profesional boleh ditarifkan sebagai satu alat yang mengawal tingkah laku kumpulan profesional dalam pelbagai bidang mengikut garis panduan dalam bentuk perkara yang disuruh dilakukan dan meninggalkan perkara yang boleh mendatangkan kesalahan sama ada di sisi undang-undang negara ataupun status sebagai ahli profesional itu sendiri. Okey, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Azlinda binti Ishak, nombor matrik 266166. Untuk penyataan masalah dan perbincangan, saya akan bentangkanlah. Okey, rupa-rupanya tak mudah nak menjadi seorang pensyarah dalam era yang serba maju dan dalam keadaan negara yang pernah menghadapi pandemik COVID-19. Pensyarah ni sebenarnya kena pandai dalam era teknologi. So, untuk pembentangan slide ni saya akan bentangkanlah. So, kod etika sebagai pensyarah teknikal diadakan sebagai rujukan dan panduan dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pendidik masyarakat. Okey, ada segelintir di antaranya masih melanggar etika profesional dalam melaksanakan peranan sebagai seorang pensyarah teknikal. Okey, perubahan zaman menuju ke era teknologi ni telah menjadi satu cabaran kepada pensyarah lah, especially pensyarah teknikal. Kerana antaranya adalah corak serta bahan pengajaran juga berbeza terhadap pelajar institusi. Sebab kalau kita tengok kaedah konvensional kita laksanakan secara bersemuka iaitu pertemuan antara pelajar dan pensyarah. Tapi dalam penggunaan kaedah era teknologi, kita memerlukan kelas PDP, pembelajaran dan pengajaran dilaksanakan secara atas talian. So, corak dan gaya pengajaran pada masa kini lebih mementingkan audio dan visual lah. Okay, selain kemahiran praktikal sebagai implikasi terhadap kaedah dan pendekatan dalam PNP semasa. Okey, untuk makluman semua lah kan, pensyarah yang lahir dari generasi Y ni, generasi yang sekarang generasi kita, anak-anak kita ni, mampu menguasai teknologi maklumat dengan lebih baik kerana mereka lahir dalam zaman teknologi. So, pensyarah-pensyarah yang lahir dalam zaman teknologi ni mampu mempelbagaikan aplikasi perisian dalam kaedah pembelajaran dan pengajaran mereka. So, tanpa menghadapi sebarang masalah lah dan menghadapi proses PDP itu dengan lebih menarik dan berinovasi. So, dekat sini, para pelajar akan lebih tertarik dengan kaedah macam tu sekiranya pensyarah ni berinovasi dan berpengetahuan luas dalam bidang teknologi. Okey, untuk slide seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Ahmad Juari bin Ahmad Fauzi, nombor matrik 265839.
akan membentangkan berkenaan membentuk budaya, etikat dan kepimpinan. Kita boleh lihat bahawa profesi pensyarah ni adalah sangat mencabar. Mereka bertanggungjawab untuk memastikan sektor pendidikan itu berjaya. Pensyarah juga adalah merupakan ejen keberkesanan pendidikan. Kejayaan dan keberhasilan terhadap tanggungjawab pensyarah ni dia bergantung kepada sifat-sifat dan peribadi pensyarah itu sendirilah. Etika kerja ini, para pensyarah dapat menjaga tingkah laku mereka sebagaimana yang sepatutnya. Namun begitu, masih lagi terdapat warga pendidik yang tak tahu dan tak faham macam mana nak amalkan etika kerja ni. Profesi pensyarah ni merupakan pendidik yang telah diamanahkan untuk bentuk generasi pelajar yang berilmu, beriman dan bertakwa. Etika kerja ialah satu set tingkah laku atau tanggungjawab pensyarah terhadap pelajar, ibu bapa, diri, rakan sejawat, masyarakat dan juga negara. Seperti yang telah dibincangkan tadi, pensyarah juga mempunyai tanggungjawab terhadap pelajar. Etika kerja yang penting bagi pensyarah adalah tanggungjawab terhadap pelajar. Antaranya termasuklah nak utamakan kebajikan, keselamatan, adil terhadap pelajar, tak kiralah faktor-faktor latar belakang mereka, jasmani, mental, emosi, dan faktor politik, ekonomi mereka, sosial, keturunan dan agama. Pensyarah juga merupakan tempat untuk selesaikan segala masalah yang pelajar hadapi. Sama ada masalah dalam pelajaran ataupun masalah personal dia orang lah. Pensyarah tu mesti mengutamakan kepentingan pelajarnya berbanding kepentingan diri sendiri. Seterusnya adalah untuk memastikan setiap pelajarnya memperoleh ilmu, pengetahuan dan perhatian yang cukup dalam bilik dadah, bilik kuliah. Kemajuan para pelajar akan sentiasa bertambah, meningkat disebabkan terdapat pensyarah yang mengambil berat terhadap perihal pelajarnya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan presentation. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ismail bin Ahmad, nombor matrik 266010. Bercakap mengenai tanggungjawab pensyarah ni, dia ada satu lagi tanggungjawab terhadap ibu bapa. Selain menjadi pembimbing dan pendidik, seseorang yang bergelar guru atau pensyarah mestilah menjalankan tanggungjawab sebagai ibu bapa kedua kepada para pelajar apabila berada di pusat pengajian mereka. Mereka hendaklah memastikan para pelajar telah mendapat perhatian yang secukupnya serta seimbang ke semua pelajar, dan semua pelajar, untuk semua pensyarah disarankan memberi perhatian yang sama rata antara para pelajar tanpa pilih kasih, seperti mana ibu bapa melakukan terhadap anak-anaknya sendiri semasa berada di rumah. Semasa melakukan kerja sebagai seorang warga pendidik, mereka hendaklah memiliki sifat proaktif dari sudut keterampilan diri serta kepimpinan sebenar mereka. Pensyarah yang menjalankan tugasnya dengan jujur, ia adalah anugerah yang diamanahkan daripada Allah SWT. Justru guru pelatih hendaklah menjalankan tugas tersebut dengan ikhlas dan sempurna. Dalam menjalankan tugas dengan sempurna, para pensyarah perlulah bersikap ramah, cekap, adil serta berhikmah. Tambahan lagi, jika seorang pensyarah memberikan perhatian yang tidak adil kepada pelajarnya yang mempunyai sifat kepandaian dan kelemahan, maka pengajaran itu akan menjadikan pelajar yang lemah terus lemah dan berasa tersisih serta tidak dipedulikan oleh orang sekeliling. Sebagai seorang pensyarah yang berwibawa dan berdedikasi, mereka hendaklah mempunyai ciri-ciri seperti perhatian dan simpati terhadap pelajar. Nilai etika amatlah penting. Sekiranya semua para pensyarah memiliki nilai dan etika yang tinggi, masalah-masalah seperti PNP yang tidak berkesan,
ponteng kerja, rasuah, penyalahgunaan kuasa, gangguan seksual, penderaan, pembaziran masa dan sebagainya tidak akan timbul. Budaya kerja yang positif dapat menghasilkan produktiviti dan berkualiti, persekitaran yang kondusif dan akhirnya para pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Tanggungjawab pensyarah bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan, malah merangkumi penanaman ilmu, nilai murni dan akhlak mulia dalam diri pelajar. Oleh itu, pengalaman etika kerja dalam kalangan pensyarah amatlah penting demi menjamin martabat profesi keguruan sentiasa dipandang mulia di mata masyarakat. Saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Jafri bin Wancik, 266066. Okey, saya sambung topik tadi. Saya akan menceritakan berkenaan dengan cadangan memperkenalkan etika profesional ataupun lebih mudah dikenali sebagai kod etika yang teratur dan melibatkan semua pensyarah. Untuk meningkatkan profesionalisme pensyarah, perlu menjadi role model dan uswatun hasanah bukan sahaja kepada anak didiknya tapi juga kepada seluruh anggota masyarakat. Untuk kita lebih mudah faham iaitu pemimpinan melalui teladan yang dikenalkan oleh kerajaan. Sebagai pensyarah harus mengamalkan disiplin cemerlang, contohnya bekerja keras, menepati waktu, berakhlak mulia, mempunyai emosi yang mantap dan disiplin kendiri yang utuh. Pensyarah juga perlu memiliki kemahiran bercorak fizikal untuk meningkatkan profesionalismenya. Kemahiran komunikasi merupakan proses penting semasa berhubung dengan pelajar ataupun pihak pengurusan institusi ataupun pihak pengurusan tertinggi. Dapat banyak cara untuk meningkatkan lagi profesionalisme pensyarah. Profesi pensyarah merupakan sesuatu yang mulia dan jasa serta sumbangan yang diberikan oleh pendidik untuk melahirkan masyarakat yang berilmu, beriman dan mengamalkan nilai yang baik tidak harus dipandang rendah oleh masyarakat. Seterusnya, kesimpulan kepada tajuk kelas ini, profesi pensyarah tidak seharusnya dicemari dengan amalan yang tidak beretika kerana seorang pendidik sentiasa menjadi contoh ikutan di mata pelajar dan masyarakat. Tindakan yang tidak beretika itu boleh menjatuhkan martabat sebagai seorang pendidik dalam menjalankan tugas dan peranan sebagai pensyarah. Mekanisme etika profesional seharusnya diterapkan kepada semua kumpulan profesional bukan sahaja pensyarah tapi juga kepada kumpulan sokongan. Melalui amalan kod etika profesional ini, kumpulan profesional dapat melaksanakan tugas dan peranan dengan lebih baik serta membantu golongan yang lebih memerlukan bukan sahaja dari sudut pendidikan, malah memudayakan nilai amalan etika yang baik mampu mempertabatkan sesebuah bangsa, agama dan negara. Sekian sahaja persembahan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.